Baik, seterusnya kami ingin kongsikan pada anda berkenaan sanitasi awam oleh pihak JBPM, Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ini penting kerana sejak akhir-akhir ini kita lihat semakin bertambah pertambahan zon kuning. Jadi ini kami berikan sedikit gambaran bagaimana situasi pihak JBPM melakukan sanitasi awam di kawasan-kawasan yang dijangkiti COVID-19. Jadi saya perkenalkan tetamu di studio hari ini untuk bercakap berkenaan apa yang mereka lakukan, iaitu Tuan Farhan Sufian bin Borhan selaku penolong Pesuruhjaya Bomba. Apa khabar Tuan Farhan? Selamat pagi. Okey, hujung minggu bersama dengan kami hari ini. Terima kasih banyak. Berkemudah sebenarnya, dan saya yakin Tuan Ziri banyak sebenarnya kerja dan juga perkara yang perlu dilaksanakan di pejabat dan sebagainya. Okey, jom kita berikan sedikit mukadimah dan juga definisi sebenarnya sanitasi awam itu apa? Okey, ini soalan yang famous, Syaidah. Memang daripada dulu lagi, sejak bermulanya PKP lagi, memang soalan ni yang ditanya kepada Bomba. Apa itu sanitasi awam? Okay. Sanitasi ini secara umumnya merupakan satu pembersihan. Kita mandi menggunakan sabun adalah satu proses pembersihan. Kita menggosok gigi adalah satu proses pembersihan. Kita mencuci lantai pun satu proses pembersihan. Tujuan utamanya adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya penyakit. Itulah yang dilaksanakan sebagai sanitasi. Tetapi apa itu sanitasi awam? So, sanitasi awam adalah satu kaedah ataupun satu proses pembersihan atau pembasmian di tempat awam ataupun di tempat umum dengan tujuan utamanya untuk membasmi ataupun mengelakkan daripada berlakunya penyakit. Itu yang didefinisikan sebagai sanitasi awam. Okey, ringkas dan padat. Harapnya anda boleh mengetahui dengan lebih jelas lagi apa itu sanitasi awam. Pastinya banyak SOP yang perlu dilaksanakan oleh pihak JBPM sendiri sebelum melaksanakan sanitasi awam tersebut. Bukan saja SOP daripada masyarakat untuk mengekang COVID-19, tapi pihak-pihak frontliners juga mempunyai SOP mereka tersendiri. Jadi kalau tuan boleh perincikan dengan lebih lanjut, selain daripada pemakaian PPE yang kita kongsikan di skrin sekarang ini, apa lagi perkara yang perlu dilalui oleh anggota JBPM? Biasanya kita selain daripada pemakaian PPE yang bersesuaian untuk melaksanakan sanitasi ini ialah persediaan itu sendiri. Maksudnya daripada persediaan bukan saja daripada pemakaian PPE, daripada penyediaan bahan. Biasanya untuk melaksanakan operasi sanitasi ini banyak bahan-bahan yang kita akan gunakan, termasuk bahan-bahan kimia. Kita menggunakan bahan seperti sodium hipoklorat ataupun bahan peluntur. Kita menggunakan hypochlorous acid. Kadang-kadang kita menggunakan floral disinfectant ataupun bahan-bahan yang lain. Yang ini dari segi penyediaan peralatan. Yang ketiga dari segi kawasan tumpuan, di mana kawasan yang hendak dilaksanakan proses sanitasi tersebut. Okey, kawasan tumpuan adalah biasa kawasan-kawasan yang mempunyai ramai orang ataupun yang disentuh ataupun dipegang oleh orang awam ataupun individu. Kawasan fokus di mana untuk kita melaksanakan operasi sanitasi awam ni. Sanitasi awam ni bukan kita just spray di mana-mana, tetapi berfokus, maksud dia tempat-tempat yang bersesuaian untuk memastikan pelaksanaan operasi sanitasi awam ni lebih berkesan. Yalah, bila kita melakukan proses sanitasi awam ini antara perkara yang baru bukan saja untuk masyarakat tetapi untuk pihak anggota JBPM juga. Banyak sebenarnya perkara yang perlu mereka pelajari terlebih dahulu sebelum melakukan proses sanitasi awam itu untuk memastikan keselamatan awam yang berada di sekitar kawasan tersebut terjamin sewaktu proses sanitasi awam itu dilakukan ataupun dilaksanakan. Jadi bagaimana dari sudut keselamatan yang kita boleh berikan sedikit jaminan kepada orang ramai apabila proses sanitasi awam ni sedang dilakukan ataupun selepas ianya sudah dilaksanakan? Okey. Seperti yang saya maklum tadi, untuk melaksanakan proses sanitasi awam ni kita menggunakan bahan-bahan kimia. Mungkin bahan-bahan kimia apa yang kita gunakan, bahan kimia ni memberi kemerbayaan kepada individu tertentu, terutama individu-individu yang alergik. Walau bagaimanapun, untuk mengelakkan daripada berlakunya kemerbayaan ini kepada individu tersebut, kita memastikan, pihak bomba memastikan bahawa campuran bahan kimia tersebut dengan juga bahan-bahan lain seperti air adalah yang mematuhi standard yang telah ditetapkan. Jadi untuk orang awam tidak ada masalah lah. Sekiranya pihak bomba telah melaksanakan operasi sanitasi di tempat mereka dan selepas itu ada selamat, memang tak ada masalah. Dari segi keselamatan memang tak ada masalah dan memang kita telah dilatih untuk melaksanakan operasi-operasi sanitasi ini. Memang tak ada masalah. Lazimnya setiap kali satu proses sanitasi awam itu dilakukan di kawasan-kawasan yang terkena jangkitan COVID-19, berapa ramai anggota yang akan digerakkan dan apakah
proses yang mereka perlu lalui di dalam kawasan tersebut dan jumlah yang diperlukan untuk sesuatu kawasan itu, adakah ianya perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh KKM mengikut keluasan kawasan tersebut? Dari segi personal ataupun dari segi bilangan individu ataupun dari segi keanggotaan untuk satu-satu operasi sanitasi adalah bergantung, dia subjektif. Dia bergantung kepada keluasan, adakah kawasan yang kompan ataupun bersepadu ataupun kawasan yang luas. Bergantung kepada keluasan tersebut. Untuk satu-satu kawasan mungkin kita hanya menggunakan 2 ataupun 3 keanggotaan ataupun kawasan yang luas mungkin satu pasukan yang besar mungkin melibatkan 10 atau 15 orang. Ia bergantung kepada keperluan sanitasi tersebut dan bergantung kepada kadar kemerebakan, jangkaan kadar kemerebakan COVID-19 ataupun kawasan-kawasan yang melibatkan penduduk ramai. Biasanya untuk kawasan yang melibatkan kependudukan ramai ataupun kita menjangkakan bahawa kawasan tersebut adalah kawasan yang berisiko ataupun yang disentuh oleh orang awam ataupun di kawasan situlah biasanya menjadi tumpuan kepada orang awam. Bergantung. Dia adalah satu yang subjektif. Dan memandangkan kita sekarang berada dalam tempoh perintah kawal pergerakan bersyarat di kawasan-kawasan merah, terutamanya di Selangor, sudah banyak kawasan merah dan sebagainya. Apakah perkara yang dianalisis terlebih dahulu oleh pihak JBPM untuk memberikan keutamaan kawasan mana yang perlu disanitasi terlebih dahulu? Okey. Sebelum melaksanakan operasi sanitasi, kita buat perancangan dahulu. Seperti saya maklum sebelum ni, maksud dia kita kenali dulu kawasan tersebut, kadar kemerebakan dia daripada kes. Kita berdapat kes ni mungkin daripada aplikasi My Sejahtera pun di situ kita tahu di mana kawasan-kawasan biasanya yang terdapatnya kes ataupun kemerebakan COVID-19 itu sendiri. So dari situ kita akan buat perancangan lokasi di mana berkependudukan dan mana lokasi yang tidak berkependudukan. Untuk lokasi yang tidak berkependudukan ini kemungkinan untuk melaksanakan operasi sanitasi memang tidak ada keperluan, tetapi di kawasan berkependudukan walau bagaimanapun di kawasan berkependudukan situ pun kita memberi fokus ataupun tumpuan di mana permukaan-permukaan yang perlu. Mungkin untuk kawasan-kawasan yang di tombol pintu yang selalu kita pegang. Mungkin meja makan yang selalu kita pegang ataupun kursi yang selalu kita pegang, switch yang selalu kita pegang ataupun lift yang selalu kita gunakan. Kita memberi fokus kepada kawasan-kawasan tersebut. Dan pastinya terdapat cabaran tersendiri oleh pihak JBPM untuk melaksanakan sanitasi awam. Bila kita bercakap berkenaan awam ni, maksudnya kawasan itulah kawasan awam. Jadi mungkin tidak semua memahami prosedur yang perlu dilalui oleh anggota petugas JBPM untuk melaksanakan proses sanitasi itu. Jadi kalau boleh kongsikan bagaimana kepayahan dan keperitan yang terpaksa dialami oleh anggota-anggota ini untuk melakukan proses itu, kalau kita boleh maklumkan kepada orang ramai supaya mereka boleh lebih memahami bidang tugas JBPM sewaktu mereka melakukan proses sanitasi tersebut. Secara umumnya penerimaan masyarakat dalam operasi sanitasi awam ini amat positif. Sehingga kini tidak ada halangan yang orang cakap terlalu besar kepada pihak bomba untuk melaksanakan operasi sanitasi awam di kawasan awam. Orang awam, orang ramai faham ini adalah tugas dan ini adalah untuk kebaikan mereka. Mereka faham apa itu sanitasi awam dan ini adalah kebaikan untuk mereka sendiri. Dan sehingga kini memang tidak ada masalah yang besar untuk pihak jabatan melaksanakan operasi sanitasi awam di kawasan awam ni. Memang orang awam memberi kerjasama, memang tidak ada masalah. Kadang-kadang orang awam sendiri bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan sanitasi awam tersebut. Dan kita rasa berbanggalah, maksud dia masyarakat faham bahawa sanitasi ini adalah satu proses yang baik untuk bagi mengelakkan berlakunya jangkitan penyakit. Itu adalah salah satu cara lah untuk kita mengekang jangkitan COVID-19 selagi mana vaksin belum ditemukan. Adakah boleh membuat permohonan orang ramai ataupun mana-mana syarikat dan sebagainya boleh membuat permohonan untuk melakukan sanitasi awam ini? Okey. Dia ada dua perkara sini. Apa yang bomba laksanakan berkenaan dengan sanitasi awam, bomba bukan buat semua tempat. Kita berfokus, maksud dia kita bomba memberi penumpuan di kawasan yang kita istilahkan sebagai epicenter. Epicenter ialah kawasan di mana kita menerima maklumat ataupun kita mengetahui bahawa kawasan tersebut mempunyai ataupun terdapatnya risiko kemerbahayaan COVID-19. Kita cuma memfokuskan untuk kawasan-kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, ada juga kawasan-kawasan yang kita bukan namakan sebagai epicenter. Seperti, saya ambil contoh sini, lokap polis ataupun lokap penjara. Di situ kemungkinan
kemerbahayaan, kebarangkalian sekiranya berlakunya kemerebakan COVID-19 ini, kawasan tersebut dari segi penjarakan sosial susah tak dilaksanakan. Jadi kita memberi tumpuan juga untuk kawasan-kawasan tersebut. Untuk pihak orang awam pula, kita daripada bomba, kita menggalakkan untuk orang awam ataupun pemilik premis ataupun kumpulan untuk melaksanakan sanitasi kendiri. Kita namakan sanitasi kendiri, yang mana pihak awam, individu ataupun kumpulan tersebut melaksanakan operasi sanitasi sendiri dengan tata cara yang betul. Memang kita galakkan orang awam untuk membuat sendiri. Bomba dia fokus kepada epicenter dan orang awam sekiranya itu kawasan bukan epicenter, kita boleh bagi panduan macam mana nak melaksanakan dan mereka sini akan melaksanakan operasi sanitasi. Maksudnya lakukan sanitasi sendiri tapi panduannya boleh diminta oleh pihak JBPM. Ya, bagaimana, apakah jenis cecair yang boleh digunakan. Ya. Jadi bagaimana untuk kalau Syarika, kalau mereka boleh dapatkan cecair tersebut? Begini, langkah pertama mereka hendaklah rancang dulu. Macam saya maklumkan tadi, mereka hendaklah rancang kawasan mana yang akan diberi penumpuan. Pertama sekali, kawasan penumpuan. Maksud dia, kawasan yang selalu disentuh. Yang macam saya maklum tadi, tombol pintu, meja. Itu kawasan-kawasan yang kemungkinan ada berlakunya pencemaran di kawasan tersebut. Yang kedua, bahan yang digunakan. Sehingga kini banyak bahan-bahan yang terdapat di pasaran. Maksudnya bahan tu tak ada masalah. Bagi pihak bomba, tak ada masalah untuk menggunakan bahan-bahan tersebut. Walau bagaimanapun, baca dulu tata cara penggunaan dia. Macam mana menggunakan bahan-bahan tersebut. Yang ketiga, kaedah pelaksanaan. Saya bagi contoh, simple. Saya bagi 3 contoh kaedah pelaksanaan operasi sanitasi. Okay, yang pertama, kita ada bahan untuk sanitasi dan kita dapatkan satu peralatan semburan, menyembur. Kita sembur saja tempat tersebut, biarkan seketika, barulah kita buat. Apa-apa pun panduannya itu boleh dapatkan oleh pihak JBPM. Ya, boleh. Melanjut kalau kita cerita kat sini memang sejam pun tak cukup ni tuan. Betul. Okey, terima kasih bersama kami. Perincian yang sangat jelas dan padat bersama untuk kita berkongsi berkenaan proses sanitasi alam oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM. Kita akan berehat seketika.